Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Pada hari ini kita akan bincangkan latihan yang terakhir dalam latih kendiri. Tajuk ubahan iaitu latih kendiri 1.3b pada muka surat 29. Jom cuba try. Okey, baiklah untuk soalan yang pertama. Okey, yang ni sebenarnya dalam bentuk misalkan masalah melibatkan ubahan yang bergabung. Contoh dia ialah kamu boleh tengok pada contoh 24 dalam buku teks kamu. Okey, jadi soalan ni ialah Encik Kamal ni memasang jubin bentuk segi empat tepat. Okey, bilangan jubin diwakili oleh J, yang di mana dia berubah secara songsang dengan P dan secara lebar dengan L. Okey, sebenarnya sini ni ialah kita kena jubin yang digunakan ialah jumlah jubin ialah 120 keping, di mana panjang dia ialah 0.4 dengan lebar dia ialah 0.5. Dia minta kita kira jubin sekiranya panjang dia ialah 0.2 dan lebar dia ialah 0.3 bilangan dia. Okey, macam yang sebelum kita dah buat sebelum ni. Kita buat dulu dah bentuk jadual perwakilan dia. Okey, jadi di sini ialah jubin kita ada 3 ni. Kuantiti dia J, kita ada panjang, kita ada lebar. Okey, jadi maklumatnya wakil untuk jadual dulu supaya senang nak tengok ni. Okey, J dia ialah jubin dia 120 keping. Panjang dia ialah 0.4, lebar dia ialah 0.5. Okey, manakala maklumat untuk soalan A, bilangan jubin kita wakil dengan J, panjang dia ialah 0.2, manakala lebar dia ialah 0.3. Okey, dia minta cari nilai J tu. Jadi sebelum kita cari nilai J, kita kena buat dalam bentuk hubungan ubahan terlebih dahulu. P ataupun J berkadaran secara songsang dengan 1/P. Satu lagi ialah berkadaran juga secara songsang dengan J, berkadaran secara songsang dengan 1/L. Okey, jadi bila kita gabungkan, jadi akan dapat J berkadaran secara songsang dengan 1/PL. Maka dalam bentuk persamaan J sama dengan, okey, kita akan dapat nilai K per dengan PL. Okey, jadi sini kita pun masuklah ganti nilai daripada jadual yang kita bina ni. J 120 seterusnya sampailah L tu. Okey, J 120, K per dengan P 0.4, L dia ialah 0.5. Maka kita akan dapatlah nilai K dia. K sama dengan 24. Okey, sebenarnya bila dapat K sama dengan 4, ambil baliklah apa yang kita telah dapat pada persamaan kita. J sama dengan K kita ialah 24. LP kita ialah P ialah 0.2. L kita ialah 0.3. Okey, sebenarnya kamu pun bolehlah tekan kereta akan dapat J sama dengan 400 keping. Okey, 400 keping lah bilangan dia. Okey, selesailah untuk soalan nombor 1A. Okey, baiklah sebenarnya untuk soalan B. Soalannya sekiranya luas jubin tu bertambah, maksudnya luas tu ialah luas dia bertambah, apakah perubahan yang berlaku pada bilangan jubin? Berapakah bilangan yang kita perlukan? Okey, jumlah jubin luas dia. Okey, sekiranya luas dia bertambah. Okay, macam mana luas boleh bertambah tu? Maksud dia ialah panjang kali lebar dia bertambah. Okey, jadi sini kita boleh buat dia sebagai sekiranya contohlah. Contoh luas jubin ialah 0.07. Okey, maka kita akan dapat sini ungkapan kita tadi J sama dengan 24 per dengan PL kan. Okey, PL ni merujuk kepada luas jubinnya. Okey, J dia akan dapat 24 per dengan 0.07. Okay, jadi bila kita kira tunggulan kereta kita akan dapat jawapan dia ialah 342 keping.
Ni saya ambil contoh je. Luas dia ialah panjang kali lebar. Okey, jadi kita boleh tengok sini. Satu lagi kita boleh buat satu lagi. Okey, sekiranya luas jubing. Kita buat 0.08. Satu kita 0.07, satu lagi 0.08. Okay, kita buat lagi dalam bentuk ungkapan. J sama dengan 24 dengan PL panjang kali lebar dia. Sama dengan tadi 0.08. Maka J sama dengan, bila kita hitung pakai kereta kita ni, J sama dengan 300 keping. Okay, apa yang berlaku di sini ialah sekiranya apa yang kita tengok, kalau luas jubing tu bertambah, maka bilangan jubing tu akan berkurang. Okay, contoh di sini, satu jubing ni 0.07 je ni. Satu lagi 0.08 luas dia. Maka 0.08 kita perlukan 300 keping. Kalau 0.07 dia perlukan 342 keping. Maksudnya, kalau jika luas bertambah, jika luas jubing bertambah, maka bilangan jubing akan berkurang. Satu lagi kita boleh buat, sekiranya luas jubing berkurang, jika luas jubing berkurang, maka bilangan jubing bertambah. Kalau kita tambahkan luas dia, maka kurang sikit penggunaan jubing kita tu kan. Satu jubing tu bila makin besar lagi, maka bilangan keping dia pun akan berkurang lah. Okey, yang itulah untuk selesaikan soalan nombor 1B. Okey, baiklah, seterusnya ialah untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia ayat dia panjang sikit, jadi kita kena fahami betul lah apa yang kehendak soalan yang dia mahukan daripada kita. Okey, maklumat pertama ialah bilangan purata dia. Purata panggilan C dengan dua buah bandar. Berubah secara langsung ni dengan bandar populasi diwakili oleh P1 dengan P2. Dan satu lagi dia berubah secara songsang. Dua secara langsung, satu lagi secara songsang dengan jarak. 02 jarak diwakili oleh J. Okey, kemudian maklumat dia ialah J dia ialah 210. Purata dua bandar tu ialah C dia ialah purata panggilan telefon. Panggilan telefon dia ialah 15750. Populasi dia pula ialah 105,000 dengan 220,500 penduduk, 220,500 penduduk. Okey, berikan jawapan dalam jawapan nombor bulat yang terhampir. Bulat yang terhampir ni. Okey, jadi kena hitungkan jarak. Okey, kita kena hitung jarak ni. Maksudnya kena hitung J tu. Jarak bandar P dengan bandar Q. Jika dia 83400 dengan 62,000, panggilan telefon dia ialah 1951. Okey, nombor yang agak besar dengan 5 digit ni. Jadi kita cuba selesaikan dia. Yang pertama kita buat dalam bentuk jadual dulu. Kita ada nilai C. Kita ada nilai C lah. Kita ada nilai C. Kita ada P1. Kita ada P2. Kemudian kita ada lagi ialah satu lagi ialah J. Okey, C kita yang pertama ialah panggilan telefon 15750. Populasi bandar A ialah 105,000. Itu lagi ialah 220,500. Jarak dia ialah 210. Okey, soalannya dia minta kita cari jarak. Okey, kita buat ni dalam bentuk jadual ni. Supaya nampaklah tak pening sangat dalam bentuk ayat tu. Okey, kemudian kita buat lagi dalam bentuk jadual. Bilangan telefon kita ialah 19151.
Okey, jarak antara bandar tak tahu berapa dengan populasi dia ialah 83,400 ni dengan 62,000. Okey, kita kena hitung lah. Okey, langkah pertama kita buat dalam bentuk ubahan dulu. C berkadaran secara langsung dengan P1, P2. Satu lagi ialah C berkadaran dengan seorang dengan 1 per dengan J kuasa 2 jarak dia. Okay, bila kita gabung sini akan dapat C berkadaran dengan P1, P2 per dengan J kuasa 2 dan bentuk persamaan C sama dengan K. Kita ada K ni. P1, P2 per dengan J kuasa 2. Okay, masukkan nilai dulu. Okay, kena masukkan nilai C yang pertama ialah 15,750. Okay, sama dengan K tak tahu berapa. Sebab kena cari nilai K. P1 kita ialah 105000 darab dengan 220500 per dengan J kuasa 2 ialah 210 kuasa 2. Okay, bila kamu cuba hitung sini, kamu akan dapatlah nilai K nya sama dengan 0.03. Ni kamu kena hitung ni nilainya. Okay, barulah kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Di sini akan dapat C sama dengan 0.03 P1 P2 per dengan J kuasa 2. Okay, kena masukkan nilai dia. Jadi bila masukkan nilai dia, yang pertama C dia, ni kotak ni. Kotak yang kita bina sini ni. Kita masukkan nilainya. Bila kita masukkan nilainya, C kita ialah 19151 sama dengan 0.03. P1 kita ialah 83,400 dengan 62,000 per dengan J kuasa 2. Kamu tekan kalkulator akan dapat J kuasa 2 sama dengan 8,100. Dapatlah nilaikan kuasa 2 ni akan dapat J sama dengan punca kuasa 2 bagi 8,100. Jadi akan dapat J sama dengan 90 km. Itulah jaraknya. Okey, soalan nombor 2B. Okey, nombor 2B setelah kita telah dapatkan dalam bentuk ungkapan tadi. Kita dapat tadi soalan B dia. Ungkapan kita soalan B tadi sebenarnya ialah C sama dengan 0.03 P1 P2 per dengan J kuasa 2. Okey, untuk soalan B, dia minta kita cari populasi J. Kira yang banyak kita ada 11,000,000 penduduk dengan jarak ialah 351. Panggilan telefon dia ialah 18857. Maka sini kamu masukkan nilai dia. C 18857 sama dengan 0.03. P1 kita ialah kita masukkan nilai J kita. J tu ialah P1 kita lah, J. Kemudian bandar K kita ialah 1100000 dengan jarak kita ialah 351 kuasa 2. Okey, bila kita cuba selesaikan dia sini, akan dapatlah nilai J nya. Satu 188,577 kena darab dengan 351 kuasa 2 per dengan 0.03 darab dengan 1100000.
Okey, kamu tekan kalkulator kamu ni akan dapatlah J sama dengan 704000. Okey. Cuba tekan kalkulator ni, kena cek jawapan 18857 darab 351 kuasa 2. Okey, bahagi dengan 0.03 darab dengan 11. Okey, yang ni lah jawapan dia ni bila kita kena bundarkan kepada nombor bulat yang terampil lah. Yang itulah jawapan dia, sebab jawapan dia panjang tu. Jadi jawapan dia ialah 70,400,000 penduduk. Okey, selesailah untuk soalan yang terakhir, soalan nombor 2. Jom cuba try dan juga kuasailah betul-betul tajuk ubahan.